الحمد لله الذي أحاط بكل شيء خبرا وجعل لكل شيء قدرا وأسبال على الخلائق من حفظه سترا أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة عذرا ونذرا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أخلد الله لهم ذكرا وأعظم لهم أجرا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah menciptakan seorang manusia dalam bentuk rupa yang sempurna. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, memberi otak untuk berfikir, telinga untuk mendengar, memberi lidah untuk bercakap, dan mata untuk memandang dan melihat, dan lain-lain nikmat lagi yang susah dihitungkan. Maka di antara nikmat yang paling besar terhadap kita ialah nikmat mata. Nikmat mata pandangan ini ialah suatu anggota kecil saja mata kita, sepik saja, tetapi melaluinya boleh melihat angkasa, langit dan bumi yang luas. Allah menjadikan mata tujuan untuk kita memandang dan melihat. Kita dapati banyak ayat-ayat yang menyuruhkan kita supaya kita melihat dan memerhati kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kadang-kadang qul inzuru, kadang-kadang afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Tiliklah kepada kejadian unta, tiliklah kepada kejadian langit bagaimana diangkat tanpa tiang, tiliklah kepada bukit bagaimana besarnya dan kuatnya, pada bumi bagaimana luasnya dan lebarnya. Maka mata ini juga digunakan pada perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapat pahala bila kita lihat pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala menghalalkan. Kita akan dapat keberkatan dan kita akan dapat rahmat. Sebaliknya, jika digunakan mata kita pada perkara yang haram, kepada maharimillah, maka kita akan menjadi celaka, membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Tadi Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan kita fi ahsani taqwim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala kuasa thumma radadnahu asfala safilin. Boleh Allah Subhanahu wa taala tarikkan kita kepada patak neraka Jahannam dengan sebab kita guna nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dengan tak kena cara. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ramai pelajar merayu hal kenapa belajar tidak faham, kenapa hafal Al-Quran dan pelajaran tidak ingat, kenapa solat tidak khusyuk, kenapa tidak serena baca Al-Quran, kenapa mengaji payah faham, kenapa terasa pengajian kita masing hari atau semakin hari semakin puas, semakin muak, semakin hari semakin lemah dalam pelajaran kita. Pertanyaan ini telah ditanya oleh anak murid Waqi' Al-Qadhi. Dia tanya untuk guru dia, kenapa saya ni payah faham, mudah lupa apa yang dihafaz, dan pemikiran saya tidak tetap. Setelah mana beliau lihat kepada seorang wanita yang cantik yang berjalan di pasar, maka Syekh Waqi' menyuruhnya supaya tinggalkan maksiat. Tengok, maksiat lepas mata dan taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan dapat mudah dan hafaz dengan cepat.
Maka ia bersyair dengan bunyinya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku ngadu kepada tok guruku Waqi', kenapakah aku ni susah payah nak mengapa. Maka dia tunjuk aku supaya aku tinggal maksiat, dan dia beritahu pada aku supaya dia beritahu pada aku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberi kepada orang yang suka buat maksiat. Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan satu cerita seorang muadzin. Beliau naik di atas menara masjid, kemudian beliau azan Allahu Akbar, paling ke kanan. Bila paling ke kiri, dia nampak seorang wanita, menyebabkan azan dia hilang, tidak boleh sambung. Sekadar Allahu Akbar satu kali saja, kemudian dia lihat pada seorang perempuan, maka dia turun dengan cepat. Dia turun dengan cepat untuk mencari, untuk pergi pada rumah perempuan itu. Lalu dia tutup pintu, selalu dibuka. Maka perempuan itu tanya, ada apa? Dia kata, aku cinta kepadamu, aku nak kahwin dengan kamu. Maka wanita itu berkata, berkahwin dengan saya boleh dengan syarat kamu keluar daripada Islam, masuk Kristian. Maka dia berkata, tak apalah, saya nak tinggal Islam, saya nak masuk Kristian. Maka bila dia masuk Kristian, maka setelah mana dia tinggal Islam, dia naik di atas rumah itu, tempat tinggi, julur di situ, maka jatuh mati dalam keadaan murtad. Itu dengan sebab pandangan, dengan sebab mata yang tak jaga, saudara dikasihi. Sidang Jumaat yang dimuliai sekalian, seorang lelaki merayu hal juga, kenapa saya tidak seronok dalam hidup rumah tangga, terasa suka kepada wanita lain. Ada isteri dah, ada bini dah, tapi terasa cinta kepada wanita lain. Bila saya lihat kepada wanita lain bukan isteri saya rasa seronok, dan selalu saya khayal, kata jika saya boleh kahwin dengan beliau, nanti hidup saya akan senang dan seronok. Tetapi bila lihat kepada isteri saya, rasanya susah hati, serabut, tak senang, gesah gelisah. Maka apakah sebabnya? Tak lain tak bukan kerana mata duk kelih pada orang lain, mata duk lepas untuk tengok apa saja. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang juga, beliau berkata, saya sampai ke sekarang tidak boleh berkahwin. Belum lagi ada wanita yang munasabah dengan saya, belum lagi ada temuan. Sebab bila saya lihat kepada wanita ini, setuju dah, tapi bila saya tengok orang lain pula, setuju pula. Bila tengok orang lain pula, rasanya yang ini lebih baik pada yang dulu. Duk tak lama pula tengok orang lain pula, sampai dia tengok wanita yang ramai. Akhir sekali dia kata, saya tidak suka dah menikah, saya tak mahu menikah, tak mahu kahwin. Saya nak tengok wanita, hari boleh tukar semua tengok wanita. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang, beliau berkata, saya bila lihat kepada saing saya, pada kawan saya yang Allah memberi nikmat kepadanya, baiklah dia mengaji tinggi, belajar tinggi, atau banyak harta, atau berjaya dalam pekerjaan, selalu saya rasa dengki kepadanya, dan sifat hasad terbakar dalam hatiku. Saya berangan-angan supaya hilangnya nikmat itu daripadanya. Ada juga pertanyaan bahawa kenapa sekarang mudahnya zina, susahnya perkahwinan. Budak pelajar Matayum 1 melahirkan anak ditandas, rumah-rumah tangga hancur, suami ada hubungan dengan wanita yang haram, isteri suka cakap telefon dengan lelaki yang haram, khianah dalam rumah tangga, pemuda-pemudi hidup berumah tangga sebelum berkahwin. Itu adalah pertanyaan sangkum sekarang ni. Sidang Jumaat yang mulia sekalian, semua cerita dan perayuan itu yang kita dengar tadi tidak lain, tidak bukan malaikat dengan kita tidak ghaddul basar, dengan tidak merendahkan diri, tak ada jaga mata kita, selalu lepas mata kita lihat kepada yang ini dan itu, tak kira perkara itu halal atau haram, tidak menjaga mata, tidak ingat kata Allah dah lihat pada kita, alam ya'lam bi anna Allah yara. Kadang-kadang menjadi perkara biasa sahaja, lihat kepada wanita yang haram, gambar yang haram, tidak menjadi masalah. Perkara yang haram di situ di sini, di handphone pun ada, di tempat kerja pun ada, di atas batas pun ada.
maka tidak ada siapa boleh ghaddul basar. Bagaimanakah kita nak jaga daripada fitnah, saudara dikasihi? Sidang Jumaat yang dikasihi, tahukah bahawa Islam bukan saja melarang zina, bahkan mendekati zina pun Islam larang. Wala taqrabuz zina, jangan menghampiri zina. Dan ingatlah bahawa punca zina, punca musibah, punca fitnah, semuanya mulai daripada tak jaga mata. Berkata seorang syair, kullul hawadithi mabda'uha minan nadhari wa mu'zamun nari min mustasghari syarari. Setiap permasalahan, setiap panha yang berlaku dalam rumah tangga, dalam sangkum kita tu mulai daripada minan nadhari, daripada mata kita tu. Dan ingatlah bahwasanya api yang membakarkan rumah, api yang membakarkan hutan remba, min mustasghari syarari, daripada api yang haluh-haluh jadi api besar. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa lepas pandangannya kepada haram, beliau akan terjerumus dalam zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainani zinahuma an-nazar, wal udhunani zinahuma al-istima', wal lisanu zinahu al-kalam, wal yadu zinaha al-batsh, wal rijlu zinaha al-khuta. Muttafaqun alaih. Zina dua mata ialah dengan cara lihat. Kita duduk sore, duduk dalam bilik sore, duduk tengok pada orang perempuan, duduk zina dah situ. Zina mata. Zina dua telinga dengan cara mendengar. Zina lidah dengan cara bercakap dengan perempuan yang tidak halal. Zina tangan ini ialah dengan cara sentuh dan pegang. Zina kaki iaitu pergi melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik. Berkata Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, an-nadhratu tuwallidu khatrah, thumma tuwallidu fikrah, ثم تولد شهوة ثم تولد إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع فيها ولا بد. Kenapa? Kerana itu menimbulkan fikiran, fikiran menimbulkan syahwah, syahwah membawa kepada kehendak, kemudian dia menjadi kuat keazamannya, maka tidak syak, tetap akan berlakunya zina. Berkata asy-syair, nadratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famawa'idun faliqa'un fazinal fahisha. Mulai dari tengok, mu tengokku, aku tengokmu, kemudian senyum, kemudian beri salam, kemudian bercakap, kemudian berjanji, kemudian berjumpa, akhirnya berlakunya zina. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh itu, apakah kebahayaan tidak menjaga mata pandangan kita? Pertama kali kita akan ikut jejak langkah syaitan yang berupa khutuwati syaitan. Syaitan tak suruh kita zina dengan sekaligus. Mari sikit, sikit, sikit sehingga dia boleh bawa kita kepada perbuatan demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Kedua, lihat itu menjadi anak panah yang kembali kepada kita, menyebabkan banyak fikir. Kita tengok pada benda haram, adakah sudah situ? Tak. Kita klik duk berak kita klik di rumah kita, duk mikir hak tu hari-hari, duk mikir hak tu hari-hari. Bagaimana saya nak jumpa dengan dia? Bagaimana saya nak pergi dia? Bagaimana saya nak duduk dengan dia? Bagaimana? Menyebabkan banyak fikiran, banyak khayal, susah hati, selalu ingat kepada gambaran dan rupanya. Tidur tak jenera, makan tak selera, makan tak lalu, tubuh menjadi lemah, tidak ada semangat kerana diselubungi oleh syaitan. Hidup tak senang, fikiran tak tenang dan lain-lainnya. Ketiga, hilangnya barakah, hilangnya taqwa, muraqabatullah, hilangnya nurul qalbi, hilangnya ilmu pengetahuan, hilangnya khusyuk dalam salat, hilangnya sifat wara', hilangnya maruah seorang muslim. Keempat, suka mencari keaiban. Orang tak jaga mata ni nak suka cari keaiban, cari kuamlap, cari itu, cari ini, hak orang lain, suka menendahkan aurat orang, suka membuka rahsia orang. Kelima, timbulnya dengki mendengki dengan sebab mata, kerana tidak mendapat seperti mana mereka mendapat, membawa kepada penyakit al-ain, iaitu penyakit mata dengki. Sidang Jumaat yang mulia, bagaimanakah menjaga diri dari fitnah yang tersebut? Mudah ya ubat dia, mudah ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum
Ini untuk lelaki, perempuan juga sama. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminin, hendaklah merendahkan pandangan. Luk syaitan kita tu pasti jumpa nampak ada maksiat di depan, kita tunduk, kita paling kok lain. Itu zalika azka lahum, itu lebih selamat untuk kita. Maka cara ini, cara yang pertama, kita kena merendahkan mata kita, rendahkan pandangan kita. Maka apakah faedah kita merendahkan mata kita? Pertama kali ialah zalika azka lahum, dengan makna lebih selamat, lebih bersih bagi hati kita. Yang kedua, kita akan dapat halawatul iman. Kenapa kita semaya tak ada atarut, tidak ada halawatul iman? Baca Quran tidak ada atarut sebab dosa ada. Nak pergi Quran macam mana dosa berat. Nak baca Quran yang berat lidah. Nak tengok Quran acak-acak benar mata-mata. Tapi bila tengok benar haram tidak menjadi masalah. Sebab itulah dapat halawatul iman bila kita tinggal, kita jaga mata kita, dan dapat kemanisan iman, khusyuk dalam solat. Tiga, kita akan dapat cahaya dalam hati dan taufik pertunjukan dari ilahi insya-Allah. Keempat, kita akan dapat hati yang kuat dan tetap mendapat pertolongan daripada Allah, menyebabkan syaitan itu lari dari kita. Kalau kita pandai jaga mata kita, nanti Allah SWT akan jaga kita. Tetapi kalau kita lepas mata kita ikut tengok, nanti Allah SWT akan lepas kita ikut akan jadi gapo. Kena makan di gapo, kena tipu di syaitan, kena di apa, itu Allah SWT dia tak jaga kita. Sebab itulah kita kena jaga, ihfazillah yahfazka, menjagalah Allah. Maka jagalah benar yang Tuhan haram. Jangan duk tepuh apa yang Tuhan mengharamkan. Insya-Allah yahfazka, Allah SWT akan jagakan kita. Di antara cara menjaga ialah kita ikutlah suruh Nabi SAW. Seorang sahabat dia tanya Nabi SAW berkenaan dengan nadratul fujah. Tengok depok, tengok depan kejut, tertengok, bukan sekalian tengok dak, jalan-jalan jumpa depok. Tak payah kita. Maka Nabi SAW suruh apa? Isrif basaraka, mumpaling kau lain, mungkelih kau lain. Subhanallah. Di antara lagi pasti kita sabar, dan kita selalu bila lisih dengan wanita, dengan apa, kita tunduk, kita paling kat lain, dan kita usaha jauh daripada khulwah, jauh daripada pergaulan. Campin dia ada kopket dia juga, bukan campin sok moduk sore tina yate, bukan laki bini gena mutu gemari, bukan laki, bukan campin lagu tu. Campin dia ada kopket dia, kita kenapa kata campin di sini ada macam mana? Sebab apa? Sebab la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa kana syaitanu thalithuhuma. Tidak khulwah, tidak duk sama sore, tidak duk sore sama sore, malaikat syaitan mari selalu dah. Juru setara mana, walaupun jadi tak email, jadi gapo, tak kira. Syaitan itu dia bijak, dia cidik, saudara dikasihi. Di antaranya juga, jangan kita duduk di tepi jalan, laluan. Jangan kita duduk tepi jalan. Nabi SAW larang, iyyakum wal julusu fi turuqat. Jaga-jaga jangan kita duduk tepi jalan. Pak orang lalu, kita nak dia tak boleh. Dia lalu jalan dia. Pas sahabat kalau tempat lain tak ada dah nak duduk juga. Nabi kata kalau nak duduk juga di tepi jalan, Nabi suruh jaga. Jaga apa? Waktu haqqat tariq. Kena beri hak jalan ni. Gapo dia hak jalan ni? Sitik untuk orang jalan. Kita kena jaga macam mana? Nabi kata raddul basari wa kafful adha wa raddus salam. Kita kena merendahkan pandangan kita. Kita kena jaga mata kita, dan kita kena jaga iaitu adha kita, atau kita menyakiti orang itu, kita kena jaga jangan kita menyakiti orang, dan kita jawabkan salam. Di antaranya juga saudara dikasihi, ingatlah bahawa balasan Allah Ta'ala kepada mereka yang selalu menjaga matanya, Tuhan nak bagi syurga bagi dia. Tuhan kata wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Dalam syurga apa yang diingin oleh hati untuk kita dan diselera oleh mata, dan kamu akan kekal di dalamnya. Di antaranya juga kita ingatlah bahawasanya anggota kita semua ni, mata, telinga, hidung, mulut, apa saja tu akan ditanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wadh dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله, di antara cara menyelamatkan diri dari fitnah pandangan itu ialah kita kena banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menyelamatkan kita dengan berbagai doa yang saya ingin sebut di sini. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma ihfaz 'alaina jawarihana wa a'inna 'ala istiqdamiha fima yurdika 'anna ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وأصلح ذات بينهم وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأولادهم وأموالهم أبدا ما أبقيتهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتحصن فرجنا وتطهر قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى في الجنة. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.